Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Okay, saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bab 1 iaitu pengenalan ekonomi. Okey, untuk pengenalan ekonomi ini, dia mempunyai 3 subtopik. So, subtopik yang pertama, dia terdiri daripada 1.1, bidang kajian ekonomi, diikuti dengan 1.2, kelok kemungkinan pengeluaran KKP dan akhirnya 1.3 sistem ekonomi. Okey, so sekarang kita akan fokus berkaitan dengan bidang kajian ekonomi sahaja. Untuk bidang kajian ekonomi ini, dia pecah lagi kepada 4 subtopik yang kecil. Yang pertama itu takrif dan konsep asas, diikuti dengan unit-unit ekonomi dan faktor-faktor pengeluaran. Dan yang ketiga itu adalah masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi. Subtopik kecil yang terakhir adalah berkenaan dengan pengkelasan barang. Okey, so sekarang marilah kita tengok apa itu takrif dan konsep asas. Okey, 1.1.1 takrif dan konsep asas. Takrifan ekonomi. Jadi sekarang marilah kita cuba tengok apa itu takrifan ekonomi. Dia sebenarnya merupakan satu bidang kajian sains sosial. Okey, itu kata kunci dia, kajian sains sosial. Lepas tu, mengkaji bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan. So, kita nak membuat pilihan lah. Dan yang seterusnya, untuk mengagihkan sumber ekonomi terhad bagi mengeluarkan barang dan perkhidmatan. So, kata kunci dia, sumber ekonomi terhad. Dan akhirnya demi memenuhi kehendak yang tidak terbatas. Okey, so kehendak masyarakat ini adalah tidak terhad lah. Okey, so itu juga kata kunci dia. Jadi Miss ulang kata kunci kat sini. Kajian sains sosial. Okey, membuat pilihan. Lepas tu mengagihkan sumber ekonomi terhad. Dan lagi satu, kehendak yang tidak terbatas. Okey, so itu adalah takrifan ekonomi. Okey, sambung. Kita cuba tengok. Selain daripada takrifan, kan tadi Miss kata kita ada konsep kan? So konsep dekat sini kita akan fokus tentang mikroekonomi dan juga makroekonomi. Okey, so mikro ini dia adalah merujuk kepada yang kecil lah. Okey, manakala makro ini dia adalah merujuk kepada yang besar. Okey, so sekarang kita cuba tengok apa itu mikroekonomi. Dia adalah fokus kepada gelagat pelaku ekonomi secara individu. Okey, yang terdiri daripada misalnya isi rumah dan firma. So dekat sini pelajar kena ingatlah, maksudnya kita kaji isi rumah dan firma ini secara individu iaitu secara berasingan. Okey. Okey, sementara untuk makroekonomi pula, dia adalah fokus kepada gelagat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Keseluruhan ini maksudnya overall lah. Okey, merangkumi semua aspek. Okey, tetapi juga sama, dia adalah isi rumah, firma, kerajaan dan juga sektor luar. So, makroekonomi ini maksudnya kita juga kaji isi rumah dan firma. Cuma sekarang dia adalah lebih kepada interaksi lah dan kita akan kaji secara keseluruhan apa yang berlaku dalam kegiatan ekonomi ini. Okey, kita sambung. Selain daripada itu, mikroekonomi skop dia adalah tertumpu kepada masalah-masalah asas ekonomi. Misalnya nanti kita akan kajilah apa masalah yang dihadapi, apa, berapa, bagaimana serta untuk siapa. So, itu adalah masalah-masalah asas ekonomi. Okay. Bagi makroekonomi pula, skop dia adalah tertumpu kepada faktor penentuan kegiatan ekonomi, masalah dan dasar makroekonomi. So, masalah yang dikaji dalam aspek makroekonomi ini biasanya dia adalah merangkumi masalah seperti inflasi ke, dan masalah pengangguran ke. Dia merupakan isu lah kepada sesebuah negara. Dan apabila masalah tersebut berlaku, kita perlu atasi dia. Jadi, cara nak atasi ataupun tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran ini, kita kenali dia sebagai dasar makroekonomi. Misalnya seperti dasar fiskal, dasar kewangan. Okay? So, untuk maklumat pelajar, sebenarnya berkenaan dengan makroekonomi ini, pelajar akan belajar dengan lebih lanjut lah pada semester 2 nanti. Okay? Itu adalah makroekonomi.
So untuk semester ini kita adalah lebih fokus kepada mikroekonomi. Okey. So tarikh dan konsep asas kita telah selesai. Jadi sekarang kita akan tertumpu kepada yang ini, subtopik kerja yang kedua, yang berkenaan dengan unit-unit ekonomi dan faktor-faktor pengeluaran. Okey, so unit-unit ekonomi ini dia terdiri daripada 4 ya. So kita cuba tengok yang pertama, isi rumah, yang kedua firma, yang ketiga kerajaan, dan yang terakhir sekali itu adalah sektor luar. Okey, jadi sekarang kita akan fokus apa itu isi rumah. Okey, isi rumah. Okey, so ini unit-unit ekonomi lah. So isi rumah nanti kita akan tengok dari segi definisi dan juga objektif dia. Okey, cuba tengok gambar-gambar yang ada dekat sini. Dia merujuk apa ya? Ada seseorang beli barang kan, dia pergi shopping kan. Ini beli barang secara online. Okey, e-commerce mungkin beli barang shopping melalui Lazada ke Shopee ke. Okey, ini pergi beli barang lah. So bermaksud isi rumah ini dia adalah merujuk kepada individu, okey, ataupun pengguna lah, sebab kita membeli barang kan, barang dan perkhidmatan. So cuba tengok definisi dia. Dia adalah individu ataupun sekumpulan individu yang membuat keputusan kewangan secara bersama. So itu adalah definisi bagi isi rumah. Okey, jadi sekarang objektif. Apakah objektif anda? So katakan sekarang anda beli barang kan. Sekarang pelajar memang suka beli barang secara online kan. Jadi apakah motif kamu ataupun apakah objektif kamu membeli barang tersebut? Mesti ada objektif kan? Ke tak ada? Saja-saja nak beli. Tak ada kan? Jadi objektif kamu beli barang tersebut sebab untuk memaksimumkan kepuasan. Ingat ya, so itu adalah kata kuncinya, memaksimumkan kepuasan. Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan firma. Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu firma. Okey, so untuk firma, cuba tengok gambar-gambar dia. Okey, ini dapat banyak barang kan. Kita pergi store ke, banyak yang jual barang ni. Okey, ada orang jual sayur dan juga ada hawker lah. Okey, so itu adalah merujuk kepada firma sebenarnya. Ataupun kita boleh kata penjual. Okey, ataupun pengeluar. Itu maksud dia. So sekarang kita cuba tengok. So definisi bagi firma ini. So kita cuba tengok definisi. Dia adalah unit ekonomi ataupun organisasi yang menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. So maksudnya dekat sini, firma ini tujuan dia adalah untuk menghasilkan ataupun mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Itulah sebab kita kata dia jual barang kan. Jadi sekarang cuba fikirkan, apakah objektif firma ini? Ataupun cuba fikir penjual. Kalau katakan anda merupakan penjual, apakah objektif kamu? Nak dapat keuntungan kan? Jadi objektif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, so itu berkenaan dengan firma, unit ekonomi yang kedua. Dan sekarang kita sambung unit ekonomi yang ketiga. Apa ni? Kerajaan. Okey, so marilah kita tengok apa itu kerajaan. Definisi dia. Dia adalah pelaku unit ekonomi yang mengawal aktiviti ekonomi isi rumah dan firma melalui undang-undang. Itulah kata kunci dia, melalui undang-undang, dan objektif ataupun kita kata motif dia bagi kerajaan adalah untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. So ingat ya, kebajikan masyarakat. Okey. Dan sekarang kita dah sambung unit ekonomi yang terakhir. Apa ni? Berkenaan dengan sektor luar. Apa itu sektor luar sebenarnya? Okey, marilah kita tengok. So, unit ekonomi sektor luar, definisi dia. Dia adalah unit ekonomi yang terlibat perdagangan antarabangsa. Okey, apabila menjalankan kegiatan ekspor dan import lah. So, maksudnya sektor luar ini, kalau kita katakan di Malaysia kan, okey, so sini Malaysia. Okey, dia bukan saja melibatkan Malaysia sahaja, tetapi saya kata perdagangan antarabangsa. Maksudnya seluruh dunia lah. Apabila kita jalankan ekspor ke ataupun kita import barang ke negara kita ke. Okey, so itu adalah berkenaan dengan sektor luar. Jadi, apakah objektifnya? Cuba fikirkan, dia ada kaitan dengan siapa?
Isi rumah ke, firma ke, kerajaan ke? Export, import. Kalau ekspor tu maksud kita jual barang ke luar negara kan? So benda ini, sebenarnya kita akan kata objektif yang lebih kurang sama dengan firma, iaitu demi memaksimumkan keuntungan. So itu adalah berkenaan dengan sektor luar. Kita sambung. Yang part seterusnya berkenaan dengan faktor-faktor ataupun sumber pengeluaran. Ataupun saya kata, kalau saya sebut faktor pengeluaran ini, ingat TAM. Ibu jari ya, TAM, T-H-U-M-B. So TAM ini bermaksud apa? So T ini, dia menunjuk tanah. H ini abaikan, sebab tak ada apa, cuba nak bagi pelajar ingat saja. U ini, usahawan. M, modal. Dan B, buruh. So, itu adalah faktor pengeluaran. Ingat T, U, M, B. H ini tak ada. So, faktor pengeluaran ini ada 4 sahaja. Jadi, sekarang kita akan fokus apa itu tanah. So, tanah. So, boleh tengok gambar inilah. Cuba dapatkan satu gambaran. Apa itu tanah. Definisi dia. Sumber alam semula jadi, itu kata kunci dia ya, yang merangkumi sumber di daratan, lautan dan di dalam bumi. So itu definisi bagi tanah. Jangan pula kata, Miss ini bukan tanah, ini laut ya. So sudah katakan sumber di daratan dan lautan. So dia pun anggap sebagai tanah. So contoh kat sini. Kita ada hasil hutan, petroleum dan gas. So, segala bahan yang kita dapat melalui sumber alam semula jadi itu, kita anggap sebagai tanah lah. Dan pulangan bagi tanah adalah, silver. So itu adalah berkenaan dengan faktor pengeluaran bagi tanah. Kita sambung faktor pengeluaran yang seterusnya. H ini tak ada, kita sambung dengan U. Usahawannya. Usahawan. Cuba tengok apa itu usahawan. Inilah dia. Kita tengok definisi dia dulu. Dia adalah individu yang sanggup melakukan inovasi. Dan juga menanggung risiko. Dan untuk menggabungkan sumber-sumber ekonomi supaya dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan. So dekat sini kata kunci dia, kita nampak melakukan inovasi, menanggung risiko dan juga menggabungkan sumber-sumber ekonomi. So melakukan inovasi itu maksudnya dia ada pembaharuan yang barulah. Menanggung risiko ini maksudnya berani. Individu yang sanggup tanggung risiko tu maksud dia berani lah menanggung segala risiko. Mungkin dia akan mengalami kerugian ke, dia kata tak apa. Dia sanggup tanggung. Dan menggabungkan sumber-sumber ekonomi merujuk kepada tanah, buruh, itulah sumber-sumber ekonomi. So, usahawannya dia gabungkan sumber-sumber ekonomi ini, kemudian dia buat segi inovasi dan kemudian dia juga sanggup tanggung risiko untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So contoh dia, pengusaha batik, pemborong ikan, peruncit. So itu contoh-contoh lah bagi usahawan. Dan pulangan dia adalah untung. So itu adalah bagi usahawan. Kita sambung faktor pengeluaran yang seterusnya yang berkenaan dengan N, iaitu modal. Kita cuba tengok modal. Modal, boleh tengok gambar-gambar ini ya. Cuba tengok apakah definisi dia. Barang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai input bagi mengeluarkan barang lain. So, maksudnya modal ini dia sebenarnya merupakan input. Dan tujuannya digunakan untuk memproses sesuatu barang sehingga menjadi barang akhir. So contoh. Bangunan, mesin, jentera. Inilah contoh-contoh dia. Ini adalah modal. So, pulangan bagi modal, bunga ataupun faedah. So itu adalah berkenaan dengan modal. Kita sambung faktor pengeluaran yang terakhir sekali, iaitu berkenaan dengan buruh. So marilah kita tengok apa itu buruh. Faktor pengeluaran buruh. Kalau orang sebut buruh, pelajar boleh cuba tengoklah gambar-gambar kat bawah sini. So tengok definisi buruh. Individu yang menawarkan tenaga secara mental
dan fizikal untuk menghasilkan output. So, menghasilkan output ini pun sama, dia nak sediakan ataupun mengeluarkan keluaran, tapi dia tawarkan tenaga secara mental. Mental itu maksudnya dia lebih kepada berfikir punya, dan fizikal maksudnya dia lebih guna tenaga fizikal lah, kena keluarkan energi dia. Okay, so contoh dekat sini kita pecah kepada beberapa. Kita ada buruh mahir, buruh separuh mahir dan juga buruh tak mahir. Bagi buruh mahir adalah seperti doktor, buruh separuh mahir adalah seperti pembantu perubatan, dan buruh tak mahir ini adalah seperti buruh kasar. Okay, so pulangan bagi buruh, ya, kita akan dapat upah ataupun gaji. So upah dan gajinya, okay, so apakah beza upah dan gaji ni? Okay, cuba tengok, kalau orang sebut upah, dia bayaran dia biasanya adalah ikut jam. Bagi gaji pula dia adalah secara berkala dan ataupun kita kata bulanan lah. So setiap bulan, okay, bayaran yang diterima itu kita panggil dia sebagai bayaran gaji. Okay, pelajar pun telah menguasai subtopik kerja yang Miss telah ajar tadi tu kan. Yang mengandungi subtopik kerja yang pertama itu mengandungi tarikh dan konsep asas, dan yang kedua itu merangkumi unit ekonomi dan faktor pengeluaran. Jadi sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okay, so Miss akan ujilah apa yang Miss telah ajar tadi itu. Okay, so marilah kita tengok soalan dia. Okay, untuk yang pertama, nyatakan motif ataupun objektif bagi unit ekonomi berikut. So ada berapa unit ekonominya? Ya, ada 4 kan? So marilah kita tengok 4 unit ekonomi tersebut. Ada isi rumah, firma, kerajaan dan juga sektor luar. So sekarang pelajar cuba fikirkan apakah motif ataupun objektif bagi unit-unit ekonomi tersebut. Okey, cuba fikirkan. Okey, so marilah kita semak jawapan dia. Okey, untuk isi rumah, ya, motif dia adalah untuk memaksimumkan kepuasan. Okey, so ingatlah kepuasannya. Okey, diikuti dengan firma. So, firma pula tujuan dia ataupun motif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dan kerajaan, so motif dia adalah untuk meningkatkan kebajikan. So, kata kunci dia kebajikan. Dan akhir sekali, sektor luar, ya, sama seperti firma, iaitu untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, so itu adalah motif ataupun kita boleh kenali sebagai objektif bagi unit-unit ekonomi. Okey, so marilah kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, padankan faktor-faktor pengeluaran dengan ganjaran. So marilah kita tengok apakah faktor-faktor pengeluaran dia. So ada berapa faktor pengeluaran? Ya, ada 4 kan? So marilah kita tengok 4 faktor pengeluaran tersebut. Ya, kita ada buruh, diikuti dengan usahawan, ada modal, dan akhir sekali, tanah. Jadi sekarang marilah kita tengok apakah ganjaran dia. So, ganjaran dia adalah untung, faedah, sewa, dan akhir sekali adalah upah. Okey, jadi sekarang pelajar diberi masa untuk padankan. So, maksudnya match lah. Buruh ini dengan siapa, dengan ganjaran apa. Okey, so Miss bagi masa kepada anda, cuba fikirkan jawapan dia. Okey. Okey, so sekarang marilah kita semak jawapan. Okey, untuk buruh, apakah ganjaran dia? Ya, upaya. Okey, diikuti dengan usahawan. Okey, so usahawan, apakah ganjaran dia? Ya, untung. Okey, diikuti dengan modal pula. So, apakah ganjaran bagi modal? Ya, faedah. Dan akhir sekali, tanah. Ya, sewa. Okey, so pelajar kena tahulah antara faktor pengeluaran dan apakah ganjaran dia. Okey, so itulah soalan yang Miss nak ujikan. Boleh jawab kan? Senang je kan? So, ekonomi tu senang. Ingat ya, tak susah pun.
Okey, so dengan demikian kita pun telah selesai bincang berkenaan dengan tarikh dan konsep asas serta unit ekonomi dan faktor pengeluaran. Okey, so untuk video yang seterusnya Miss akan teruskan dengan masalah ekonomi dan masalah asas ekonomi serta penggelasan barang. Okey, so ingat dua subtopik kecil ini masih di bawah subtopik 1.1 iaitu bidang kajian ekonomi. Sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan loncengnya dan jangan lupa like dan share. Saya Lee Kuek Hui, pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Okey, kita jumpa lagi.